Jadi ini merupakan first time aku travel luar daripada Malaysia, ataupun lebih tepat lagi, aku buat umrah. Jadi cerita dia bermula agak dramatik sikit lah. Okey, jadi betul lah orang kata kalau nak pergi umrah ni, biasanya dia banyak dugaan dan juga cabaran dia. Dan juga kita orang pun tak terkecuali lah. Jadi cabaran ataupun dugaan mula-mula kita orang kena adalah, okey, kita orang pergi umrah ni dengan travel agency Emras. Okey. Jadi pada ikut jadualnya, kita orang patutnya pergi pada 20 hari bulan 3, iaitu 3 ke 4 hari lebih kurang macam tu sebelum puasa. Jadi kalau ikutkan rancangannya 20 bulan 3, tapi tunggu, tak ada maklumat. Akhirnya sampailah waktu kejadian mereka kata cancel, ada masalah tertentu. Okey. Jadi aku dan juga family aku memang mungkin dah tak jangka dah pergi pada Ramadan ni, sebabnya itulah masalah yang kita orang hadapi tu, terpaksa cancel tu. Tapi akhirnya disebabkan semua cancel book, dan Emras kata ada lagi slot kalau nak pergi untuk awal Ramadan. Jadi kita orang book pada masa tu pun belum tentu lagi tak ada maklumat lagi confirm ataupun tidak pergi tu. Jadi tunggu sampailah sehari sebelum, iaitu kita pergi awal Ramadan, tak silap aku 23 bulan 3. Jadi kita dapat confirmnya agak lewat, iaitu tengah hari 22. Jadi waktu tu kalutlah nak cari kapal terbang nak pergi daripada kita orang duduk Kelantan nak pergi ke KLIA apa semua tu. Jadi cari tak jumpa, fikir mak aku kata kalau tak ada nak suruh aku bawa kereta pergi ke KL. Jadi masa tu agak risau jugalah, sebab takut tak sempat je lah naik kereta, jam apa semua, nak sampai pun dalam pukul 10, 11. Waktu tu pun dah pukul 4, pukul 5. Jadi agak mencabar. Tapi akhirnya nasib baik pihak travel agency dia tolong carikan, jumpa jugalah tiket kapal terbang, tapi bukan dekat KLIA tapi dekat Suruhanjaya Airport. Jadi kita orang naik, dan untuk makluman korang semua, aku tak pernah lagi travel naik kapal terbang. Jadi itulah first time aku naik kapal terbang. Dengan kita orang pergi tu mula-mula daripada Pekalan Cepa ke Suruhanjaya Airport tu menaiki Firefly. Dan kita orang pergi terus bergegas pergi dekat airport di Pekalan Cepa tu, airport Sultan Ismail Petra. Jadi pergi sana dan siap, alhamdulillah nasib baik mak aku dah siap packing semua barang dalam beg, jadi tak kalut sangatlah. Jadi sampai sana kita nak check in, ada satu lagi ujian untuk aku, iaitu tiket yang makcik aku bagi nama tu kepada travel agency tu untuk book berbeza dengan IC aku. Jadi beza agak banyak jugalah, sebabnya bila pergi tu nak tukar nama, dia kata kalau 3 huruf free, tapi disebabkan lebih 3 huruf aku terpaksa kena bayar. Dia ada charge penukaran nama, iaitu RM100. Jadi itu ujian yang kedua yang aku hadapi masa belum lagi pergi sampai dekat Mekah lagi dah ada ujian. Jadi betul lah orang kata nak pergi umrah ni banyak ujian dia. Jadi lepas tu kita orang bergegas naik, dan juga sampai masa sebelum sampai tu kita pun dah risau jugalah macam mana nak pergi daripada Suruhanjaya nak ke KLIA, ada tak pengangkutan. Sebab kita orang sampai tu dekat Suruhanjaya Airport dalam pukul 12 lebih, dah dekat pukul 1 dah. Jadi masa tu dah tak ada taksi dia, bas dia pun dah tak bergerak. Jadi kita orang harapkan Grab, dan nasib baik adalah abang Grab ni. Nasib baik, terima kasih sungguh. Abang Grab ni memang terbaik lah. Jadi kita naik dia, dan juga kita orang cari SUV. Nasib baik ada juga SUV time tu. Jadi naik pergi terus ke KLIA. Okey, sampai je KLIA, kita masuk ke KLIA. Jadi terus bergegas untuk pergi dekat
jemaah ramai-ramai ni dengan travel agency ni untuk dengar taklimat sebelum kita pergi. Setengah pagi hingga ke subuh. Mana jam 11. Jadi kita orang ni ada 3 grup. 2 grup, 1 grup dia akan pergi dekat Madinah dulu. Okey. 2 orang grup lagi grup kami ni, iaitu kita orang akan terus pergi ke Mekah daripada airport Jeddah. Okey. Okey, jadi kita orang pergi daripada airport Jeddah. Kita orang daripada KLIA nak pergi ke airport Jeddah, kita orang naik Saudi Airlines. Okey, tapi sebelum kita orang pergi, disebabkan kita orang pergi ni terus akan pergi ke Mekah, jadi kita orang kena niat ihram, siap-siap di atas kapal terbang. Jadi disebabkan itu, kita syarat dia kena pakai ihram. Pakai ihram macam mana? Aku boleh bagi tahu korang semua, ibarat nak bagi korang boleh bayangkan ibarat korang pakai tuala atas dan bawah, 2 tuala atas dan bawah, dan korang ikat macam tu sahaja. Jadi dan nasib baiklah boleh pakai tali pinggang juga dekat bawah tu. Jadi aku pakai tali pinggang, jadi tak risau sangatlah bahagian bawah tu. Sebabnya kalau syarat dia juga, kalau kita dah niat dekat mikot sana, niat untuk umrah apa semua tu, jadi kita ada beberapa syarat pantang larang yang kita tak boleh buat. Antaranya tak boleh yang pertama, wajib kita kena niat dekat mikot dia. Kalau tidak, kena dam. Ataupun kita tak boleh terbuka aurat. Kalau terbuka terbuka aurat nampak pada orang, kena dam. Jadi banyak pantang larang lah. Nanti aku ceritalah pasal ibadah umrah tu. Okey, jadi selesai tu aku terus tukar dekat airport KLIA. Lepas tu terus kita naik, dan kita naik kapal terbang Saudi Airlines pada pukul, tak silap aku, sebelum kita bertolak daripada KLIA tu, tak silap lebih kurang dalam, kita start daripada pukul 3.30 hasil bertolak daripada KLIA nak pergi ke Jeddah. Dan perjalanan dia ambil masa lebih kurang dalam 8 jam. Okey, jadi macam aku cerita tadi, ni first time aku naik kapal terbang. Jadi first time tadi dekat Firefly, yang ni second lah. Tapi ramai yang kata kalau naik kapal terbang yang besar ni dia tak rasa lah naik. Tapi sebenarnya sama je, rasa juga. Tapi dia kurang rasa bergegar dia tu berbanding dengan kapal terbang yang kecil. Jadi first time pengalaman aku naik, agak menakutkan juga. Tapi nasib baik aku dekat tengah-tengah, jadi tak nampak dekat luar, jadi tak rasa takut sangat. Jadi sampai je kita naik, terus naik dekat atas sana. Dan disebabkan esok tu kita terus berpuasa, jadi kita bersahur dalam kapal terbang. Dan dia sediakan makanan, tapi seriously makanan dia tak sedap. Makanan dia memang tak sedap. Dia sediakan yogurt dan juga roti. Kurang. Lepas tu sebelum kita sahur tu, dia adalah sedia beberapa snack. Antaranya, tak silap aku, kacang. Lepas tu dia ada bagi 1 bar coklat, 1 petak. Bukan 1 bar, 1 petak coklat tu. Boleh lah pencuci mulut tu. Okey lah. Tapi memang tak berapa sedap lah. Okey, sampai sana kita terus sampai je dekat mikot, dekat atas mikot. Sebelum kita sampai dekat airport Jeddah, kita niat terus ihram. Jadi di situlah bermula patah larang dia. Jadi sampai je airport Jeddah, kita turun. Aku turun tu aku rasa macam sesuatu yang berbeza daripada Malaysia. Apa dia nanti aku cerita lepas ni, sebab dia ada kesan je pada aku lepas ni. Okey, jadi turun terus, kita ambil beg semua, pergi dekat bas. Kita sampai tu tak silap aku lebih kurang dalam
tengah hari lah, aku rasa dalam pukul 12 rasa macam tu. Jadi sampai je ambil beg, terus masuk pergi dekat bas, naik bas, terus kita pergi ke Mekah. Dan tak silap aku, perjalanan daripada Jeddah ke Mekah ambil masa lebih kurang dalam 3 jam, agak lama jugalah. Jadi aku sempat beberapa kali tidur dalam bas tu. Jadi kita pergi sampai je, memang dalam perjalanan tu memang lain sangat. Aku boleh nampak, aku tengok je dekat luar bas tu, nampaklah dia punya suasana dia berbeza sangat. Kau boleh tengok kiri kanan tu, tak ada sangat pokok. Kalau pokok pun lebih kurang sikit-sikit lah. Ada pokok. Dia tak ada hutan besar macam tu. Tapi yang korang nampak adalah bukit bukau yang tinggi, bukit bukau batu, lebih kurang macam tu. Adalah rumput-rumput time tu. Sebab kita orang pergi waktu tengah-tengah, maksudnya baru nak habis musim sejuk, nak masuk musim panas. Jadi ada lagi rumput lah, warna-warna kuning tu ada lagi. Jadi nampak suasana macam tu. Dan apa yang aku perasan lagi masa aku naik bas tu, iaitu orang Arab ni dia bawa kereta tu agak kasar jugalah. Lepas tu dia macam, dia orang lebih suka guna horn. Dia orang kuat sangat, suka sangat guna horn. Aku pun tak tahu kenapa. Mesti ada lah. Setiap kali pergi mesti ada. Kalau kat Malaysia ni susah jugalah nak dengar horn kan. Jarang-jarang sekali orang tekan horn. Tapi dekat sana memang kuat sangat horn. Lepas tu yang aku perasan lagi, bila tengok luar tingkap, tengok satu kereta lalu, kemek. Satu lagi kemek teruk sangat. Lepas tu ada kemek sikit. Yang korang, memang kereta diorang ni semuanya kemek-kemek. Diorang memang tak ketuk kereta, memang tak peduli pasal kereta sangat. Janji kereta tu ibarat kenderaan untuk bawa sahaja. Tak ada nak bergaya-gaya. Sebab aku perasan kalau tak kemek tu cuma kereta baru. Dan satu lagi, diorang bukan macam kita Malaysia, yang mana kalau kereta ni kita bukan setakat kita dapat daripada kilang, kita akan ubah suai, kita letak macam tu lah, kita tak body kit, spoiler apa semua. Tapi dekat Arab aku tak jumpa lagi lah, aku tak tahulah ada ke tak. Tapi memang setakat aku pergi sampai aku balik, memang tak ada nampak kereta yang dia sobek ada body kit apa semua, memang tak ada. Semuanya standard keluar daripada kilang semuanya. Jadi tu pengalaman baru akulah pergi sana. Macam mana pengalaman, boleh tengok sendiri keadaan kereta mereka. Sampai tu first pertama kali yang first perkara yang aku nampak berbeza daripada negara Malaysia ni, yang aku perasan. Okey, lepas tu kita orang pergi sampai saja di Mekah, kita orang terus dulu pergi dekat hotel sebabnya nak ambil kunci, nak check in apa semua dululah. Dalam keadaan, yelah macam daripada awal lagi kita dalam keadaan ihram, agak tak berapa selesa sebabnya macam aku katakan tadi, macam pakai 2 tuala, jadi rasa kosong saja dekat dalam tu. Jadi sampai je kita orang duduk dekat hotel di dalam bangunan, kalau korang perasan bangunan Menara Jam tu. Yang fakta menariknya, Menara Jam tu walaupun dia tinggi, tapi bila korang pergi dekat sana korang tak nampak tinggi sangat lah. Tapi menara tu memang tinggi sebab daripada jauh lagi memang nampak menara tu satu-satunya. Menara Jam tu satu-satunya. Kita boleh nampak daripada jauh lagi. Jadi bila masuk tu, kalau kau nak bandingkan keadaan KLCC dekat Kuala Lumpur dengan dalam Menara Jam tu, KLCC tu lebih nampak mewah lagi lah berbanding dengan dalam Menara Jam tu. Dia ibarat macam pasar-pasar je dalam tu, ada gerai-gerai, lebih kurang macam tu sahaja. Lepas tu campur dengan hotel lah, ada hotel. Jadi kita orang duduk dalam tu, salah satu, dia ada banyak hotel dalam tu. Jadi korang kena hati-hati bila korang masuk menara tu, korang kena tahu korang kena masuk lift mana. Kalau tersilap, korang akan naik hotel tempat lain. Jadi kena perhatikan betul-betul tempat tu. Jadi kita orang ambil kad. Lepas tu sekali dengan kupon, alhamdulillah kita orang dapat juga. Kalau ikutkan kita tak confirm pun dapat kupon untuk buka puasa dekat hotel. Tapi alhamdulillah pihak travel agency Emirates dia bagi juga, dia tepas sekali dengan buka puasa, alhamdulillah lah.
Jadi bila kita pergi tu, waktu tu dah agak lewat. Aku sempat solat, kita orang sempat solat asar dekat hotel. Jadi sebelum tu solat Zuhur kita singgah dekat masjid lah sebelum kita sampai tu. Jadi kita solat asar dekat hotel, lepas tu turun tu berkumpul dekat lobi dia. Mutawif tanya sama ada kita nak terus pergi buat tawaf, tawaf dan sa'i, ataupun kita nak tunggu dulu, kita buat malam ni, pergi masuk bilik dulu buat malam ni. Jadi ramai yang kata terus buat lah sebab dah tak tahan pakai baju ihram apa semua. Cumanya masalah sikit pada masa tu disebabkan ada ura-ura, sebabnya kerajaan Arab Saudi lepas je Covid ni dia ada buat satu app dipanggil Nusuk. Jadi setiap orang nak pergi buat umrah kena book dulu dalam app tu. Jadi ura-uranya dengan kata sebelum kita orang pergi tu kata mungkin kita boleh buat sekali je umrah, lepas tu kena book dulu dekat aplikasi tu. Jadi kita orang tak book. Jadi risau jugalah macam mana boleh masuk ke tak. Tapi kita orang pergi terjah. Nasib baiklah, alhamdulillah ramai juga yang terjah juga. Jadi mula-mula tu askar dia, masa kita orang belum masuk tu, askar dia macam nak skat lah, nak check. Tapi tak sempat, jadi dia buka je terus semua masuk, boleh masuk lah. Kita orang masuk lah dalam dekat dengan kawasan Kaabah tu untuk tawaf. Jadi kita orang tawaf 7 kali. Dan tawaf ni dia agak susah sikit lah. Kenapa aku kata susah? Tak adalah sukar mana, cuma yang pertamanya korang kena ada wuduk untuk tawaf ni. Jadi kena jaga-jaga wuduk. Lepas tu dia 7 kali dengan orang sangat ramai. Bila lebih-lebih lagi kalau tawaf dekat dengan Kaabah tu memang ramai sangat. Campur dengan orang nak pergi cium Hajaratul Aswad apa semua. Jadi pergi mari dan kita juga kena kekalkan posisi kita, bahu kiri ni kena menghadap Kaabah. Jadi susah sikitlah. Agak sukar sikit, tapi alhamdulillah apa-apa pun aku boleh selesaikan dengan okey, tak ada masalah. Dan alhamdulillah cuaca masa kita sampai tu tak adalah panas sangat, dia agak mendung jugalah. Tapi ada rasa panas tapi tak sepanas sangatlah, tak panas sangatlah. Mudahnya tak panas sangat. Jadi selesai je situ, kita orang terus pergi tempat untuk sa'i. Tapi disebabkan waktu tu dah pun lewat, selesai je tawaf tu dah dekat nak buka puasa. Jadi mutawif kita kata kita duduk dulu, kita buka puasa dulu. Lepas buka puasa tu, lepas solat maghrib barulah kita sa'i daripada Bukit Safa dan juga Bukit Marwah. Jadi tempat tu dekat je. Dia dalam Masjidil Haram juga, dalam bangunan sama. Dia macam bercantum tempat tu. Jadi kita pergi sana, selesai tu terus tawaf. Tawaf dah siap. Selesai solat maghrib terus sa'i. Aku sa'i daripada, dia kira sa'i ni senang sikit, tak perlu ada wuduk. Dia mudah daripada tawaf lah. Tak perlu ada wuduk, korang boleh sa'i sambil nak makan ke, nak minum ke, korang boleh sa'i berjalan mengundur ke belakang ke. Dan sa'i ni dia cepat sikit sebabnya dia start daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Marwah Safa 7 kali juga, cumanya dia kira macam ni. Safa, Marwah 1, Marwah Safa 2. Jadi pusing gitu dah kira 2. Jadi pergi sampailah 7 pusingan. Dan dekat situ korang akan perasan dekat tengah tu dia ada paip-paip untuk air zam-zam. Di situlah adanya air zam-zam. Dan satu lagi, bila korang sa'i ni dia ada lampu warna hijau. Jadi lampu warna hijau tu disunatkan untuk lari-lari anak, bukan lari kuat sangat, lari-lari slow-slow macam tu. Lari-lari sebabkan dulu masa Siti Hajar dia cari air dekat situlah dia lari-lari anak. Masa nampak macam ada air, dia lari-lari anak. Jadi kita orang pun bagi lelaki lah sunat untuk lari-lari anak dekat lampu hijau tu. Okey, jadi selesai je sa'i, aku terus balik. Dan aku pun fikir, sebabnya ikutkan kalau ibadat umrah ni, untuk selesaikan ibadat umrah ni, untuk lepas daripada pantang larang tu, kita kena gunting rambut ataupun bercukur lah. Biasa orang suka bercukur. Jadi gunting rambut
sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Jadi pada masa tu aku risau jugalah kalau pergi kedai Arab, takutnya dia markup harga mahal. Dan aku dengar cerita juga kalau dekat dalam masjid tu ataupun dekat tempat sa'i tu, kalau ada orang panggil korang semua untuk bertahluk, aku tak ingat dah. Bertahluk rasanya. Dia panggil bertahluk untuk selesaikan ibadah umrah ni. Jadi kena gunting 3 helai rambut. Harga dia mahal sangat. Lebih kurang dalam RM50 dekat sana. Jadi lebih baik kalau korang betul-betul nak pergi, nak bercukur dekat kedai, lebih baik korang pergi dekat luar. Sebab dekat luar, dekat kawasan hotel aku pun, dekat tingkat atas tu pun, kalau ikutkan tu yang high class lah, kita kata barber shop yang high class, harga dia RM20 baru untuk botakkan kepala. Kalau dekat bawah tu baru RM10. Jadi agak murah sikit. Jadi aku pun pergi dan disebabkan dah lewat malam, aku pun dah nak cepat ni, tak tahan nak pergi masuk bilik. Aku terus masuk bilik dan mutawif kata tak apa, potong sendiri je. Jadi aku ambil gunting, potong terus masuk bilik, ambil gunting, potong terus. Aku tak tahu lah berapa helai, lebih lah 3 helai. Jadi potong terus, dah selesai ibadah umrah aku untuk pertama kali. Dan alhamdulillah kita ada lepas tu barulah selesa, badan ni baru rasa selesa. Jadi mandi semua, lepas selesai mandi terus pergi dekat dewan makan dia dekat hotel tu untuk berbuka puasa, juadah buka puasa dengan kupon. Jadi aku makan dekat situ yang ada banyak juadah, tapi yalah nak makan banyak memang tak sempat lah. Jadi aku ambil sikit-sikit dan yang aku makan adalah nasi Arab dia, nasi Arab kambing. Nasi Arab kambing dia sedap lah, tapi aku tak pastilah. Tapi yang aku boleh katakan dekat hotel tu nasi dia tak sedap sangat lah. Okey, sedap, tapi dia tidak begitu betul-betul sedap. Jadi aku ambil nasi Arab, makan nasi Arab dia, dan juga dekat sana juga dia ada dessert, kek, puding, macam-macam lah. Jadi aku pun cubalah ambil beberapa dessert, agak banyak jugalah sebab aku nak try, sebab nampak cantik dan juga nampak sedap. Tapi lepas aku ambil, selesai makan nasi, aku terus makan dessert. Allah, memang dessert dia tak sedap. Betul lah aku kata, ni memang betul lah. Memang aku try, tak sedap dessert dia. Mungkin ada orang kata sedap, tapi bagi aku, lidah aku yang lidah Melayu ni tak sedap. Memang tak sedap. Sepanjang aku duduk sana, 3 kali, 4 kali aku ambil try yang lain-lain, semuanya tak sedap. Adalah 1-2 yang okey je lah, tapi tak adalah yang sedap sangat. Okey je. Memang tak sedap dessert dia. Jadi lepas makan, aku terus pergi masjid untuk buat tarawih. Tak. Hari mula-mula tu sebab tak sempat sangat. Okey. Kau kena ingat Masjidil Haram ni ramai sangat orang. Jadi kalau kau nak pergi solat, kalau korang lewat memang korang terlepas lah sebab penuh. Lepas tu askar dan polis dia akan tutup jalan. Okey, jalan dekat Masjidil Haram ni dia kadang-kadang dia buka. Lepas tu kadang-kadang dia buka untuk masuk, dia tutup untuk keluar. Kadang-kadang bila sampai habis waktu solat ke macam tu, dia akan buka saja untuk keluar, masuk tak boleh. Jadi agak pening sikit lah pintu dia nak masuk ni. Jadi kalau lewat masa nak tarawih tu tak boleh dah masuk dalam. Dekat luar pun dah penuh dah masa tu. Memang dekat rapat dengan hotel pun dah penuh orang duduk dan ada penghadang siap tutup. Dekat luar pun tutup. Jadi aku tak boleh nak masuk. Jadi last sekali muncul dekat hotel tu, dia ada masjid dekat dalam hotel tu hanya untuk orang-orang yang book bilik hotel boleh pergi masjid tu. Jadi aku tarawih dekat masjid hotel tu. Jadi selesai sahaja dekat sana disebabkan kita orang dekat Mekah tu tak ada kupon untuk sahur. Jadi aku pun turun dekat bawah sebab dekat yang aku masuk dekat hotel tu tingkat 4. Jadi tingkat 2 tu dia ada macam food court, lebih kurang macam tu. Jadi aku turun bawah nak beli makanan untuk sahur. Dan
dekat sana ada satu kedai Malaysia, kedai makanan Malaysia. Ada nasi lemak kata silap aku, dan juga yalah nasi Malaysia. Lepas tu air Malaysia lah, teh ais, bandung, lebih kurang macam tu. Yang lain semua kedai Arab. Jadi aku macam tak naklah pergi dekat kedai Malaysia ni sebab dah biasa makan. Jadi aku pergi dekat kedai Arab dulu cari, dan harga dia agak mahal lah makanan dia. Yang paling murah memang kedai Malaysia tu. Yang lain dekat kedai-kedai yang Arab jual, dekat gerai-gerai yang Arab jual tu memang agak mahal makanan dia. Jadi aku belilah satu makanan ni, makanan agak macam western tu, makanan burger lebih kurang macam tu. Jadi aku beli, campur dengan air buah dia. Air buah dia dekat sana dia tak macam sini. Dia pekat sangat, memang betul-betul jus buah. Jadi aku beli dua tu lebih kurang dalam dekat RM50 lah. Kalau ikutkan convert Malaysia ni lebih kurang dalam RM50 lebih. Sebab duit riyal dengan ringgit Malaysia ni tak jauh beza sangat. Dia lebih riyal sikit lah. Jadi aku beli untuk sahur dan aku minum dulu air tu. Memang pekat sangat. Memang dia tak hilangkan dahaga. Memang tak dia ibarat macam korang minum puding lah. Dia tak hilangkan dahaga tapi sedap, tapi dia tak hilangkan haus. Okey, jadi aku beli yang tu, aku minum habis air. Jadi aku simpan burger tu, burger ke ayam aku dah tak ingat dah. Aku beli tu. Bangun esok kan tu untuk sahur. Jadi yalah, kau faham lah, bila hotel ni bilik dia sejuk. Jadi makanan tu dah keras, tak berapa sedap. Jadi aku makan pun tak sedap. Okey, aku nak kembali semula pada tadi yang pasal berkaitan dengan Masjidil Haram ni. Okey, Masjidil Haram ni dia besar sangat. Memang besar sangat, luas. Lepas tu kita orang sampai tu pun memang ramai sangat orang. Memang tak ada waktu tak ada orang. Memang akan ramai. Kalau kurang pun memang masih lagi ramai. Waktu kurang pun masih lagi ramai. Korang boleh tengoklah video dekat YouTube pasal tawaf. Kau tengok waktu yang biasanya kalau kurang ni dalam pukul 10, pukul 9, 10. Tapi waktu tu pun masih lagi ramai orang. Jadi memang ramai sangat orang kat sana. Okey, jadi aku nak cerita pasal Bukit Safa dan Marwah. Jadi Bukit Safa dan Marwah ni mungkin korang bayangkan macam bukit kan. Bukit luar, dekat luar macam ni. Tapi bukan. Bukit Safa dan Marwah tu dah cantik. Dia dah buat cantik-cantik. Dia dah bina, kerajaan Arab Saudi dah bina macam bangunan dekat dalam bukit tu. Jadi kalau kau pergi dekat sana tu untuk sa'i apa semua, dia dah ada lampu apa semua. Lepas tu sejuk. Kau jangan risaulah, tak panas lah. Dan masa nak sa'i tu lebih selesa sebab orang tak ramai berbanding dekat tawaf. Dan tawaf tu agak panas sikit lah, walaupun korang pergi tingkat bukan dekat bawah tu, dekat kubah tu, dekat atas pun masih lagi rasa juga bahang dia sebab ramai sangat orang. Jadi tak rasa sejuk sangat berbanding dengan sa'i. Jadi daripada Bukit Safa dan Bukit Marwah, korang tak akan nampak lah, semuanya tak nampak bukit kosong itu. Semuanya dalam bangunan yang sama. Jadi dia ada 4 tingkat tak silap aku. Yang bawah, tingkat bawah sekali ni korang kena jaga-jaga kalau korang sa'i. Sebabnya korang kena pergi rapat dekat dia, ada cermin kaca dekat dengan bukit. Korang boleh nampak lah batu-batu bukit tu. Jadi kalau korang pergi bawah tu kena pergi rapat dekat cermin tu. Barulah kira satu pusingan Safa. Kalau tak kira lah. Kau tak habis lagi lah pusingan tu. Kena betul-betul pergi rapat. Jadi yang tu kena ingat juga. Sebabnya kalau tak cukup, korang tak buat habis, korang terus bertahaluk, kena dam juga. Jadi kena ingat benda tu. Kalau sebaik-baiknya korang pergi tingkat 2 ataupun tingkat 3 lah, lebih selamat. Okey, hari kedua pula. Hari kedua kita orang tak ada pergi mana-mana sebabkan hari kedua tu adalah hari Jumaat. Jadi disebabkan hari Jumaat kita orang tak ada pergi mana-mana. Aku bangun hari tu aku bangun sahur. Terus makan yang tak sedap tadi tu, terus sahur, lepas tu terus solat subuh. Dan lepas solat subuh tu aku balik bilik dan aku bersiap-siap untuk tawaf sunat. Okey, ini bukan umrah tapi tawaf sahaja, tawaf sunat. Jadi aku tawaf dekat tingkat 2. Jadi aku suggest kalau kau nak tawaf tak nak berserabut,
lebih baik korang tawaf dekat bangunan tingkat 2 ataupun 3. Sebabnya kalau korang tawaf dekat Kaabah tu memang berserabut sangatlah, agak tak berapa selesa. Cumanya bila korang tawaf dekat bangunan tu, dia jauh, jadi jauhlah pusingan korang semua. Kalau atas aku tak saja sangat tengah hari, sebab atas sekali, sebab dia tak ada bumbung, jadi panas sangat. Panas sangat dan lagi jauh kalau dekat atas tu. Lebih baik kau pergi dekat bawah kalau panas macam tu kan, lebih cepat. Jadi dekat bawah tu lagi cepatlah tuju pusingan dia berbanding dekat atas. Tapi dekat tengah-tengah tu, bangunan tengah tu lagi selesa. Jadi nak tahu dekat mana habis pusingan tu, dia dekat Kaabah tu dia ada dua bucu warna kuning. Jadi dekat kuning bucu kedua tu lah satu pusingan habis. Ataupun senang korang nak nampak, dekat tingkat 2 tu, dekat bawah pun korang boleh nampak. Dekat tingkat 2 tu dia ada satu signboard, dia warna hijau. Jadi dia akan tulis lah bermulanya dan berakhirnya tawaf. Jadi di situ bermula dan berakhirnya tawaf. Jadi habis itu kira satu pusingan. Selesai sahaja aku tawaf sunat, aku terus masuk bilik dan bersiap-siap sebab nak pergi Jumaat. Jadi nak solat Jumaat ni kena cepat juga, sejam sebelum waktu dia kena masuk dah, kalau tidak askar dia akan tutup pintu. Jadi kena cepatlah. Jadi aku terus masuk dan pergi dekat bahagian bawah. Dan sekali tu je aku jumpa, lepas tu aku tak jumpa dah mana bahagian tu. Sebab memang terlampau padat, lepas tu pintu dia tak tahu nak masuk mana satu. Sekali tu je aku masuk dan dekat bawah tu memang sejuk. Jadi kita solat Jumaat, aku solat Jumaat. Selesai saja solat Jumaat, macam biasa balik solat asar, lepas tu buka puasa apa semua, tarawih dekat masjid tu. Lepas tu selesailah untuk hari kedua. Okey, jadi hari ketiga pula. Hari ketiga macam biasa sahur, jadi aku tak beli dah sahur dekat gerai dia. Aku hanya beli kurma saja. Mak aku bagi kurma, aku makan kurma sahajalah. Jadi sahur, lepas sahur kita orang terus turun ke lobi dalam pukul aku pergi solat subuh dulu lah, mesti solat subuh dulu kan. Pergi solat subuh dekat Masjidil Haram dan aku terus keluar. Aku nak nasihatkan korang semua, kalaulah korang pergi Masjidil Haram ni kan, aku suggest korang semua jangan terus keluar. Selesai je solat jangan terus keluar, sebabnya kalau korang keluar masa tu dia padat sangat, lepas tu korang akan pening lah. Nak keluar dekat mana situ sini jadi agak kelang kabut sikit. Jadi lebih baik korang relax dulu, tunggu dulu. Lepas semua dah keluar, baru korang keluar. Jadi aku terus keluar, jadi pening sampai aku tersesat, tak jumpa jalan, sampailah terpaksa keluar jalan jauh. Jadi pergi jalan jauh dan hampir sahaja aku tak jumpa hotel, sebab aku dah tak ingat dah hotel tu macam mana. Mujur aku pusing-pusing jumpa juga hotel tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nasib baik jumpa juga hotel tu. Jadi lepas tu aku pergi masuk, siap-siap tukar sebab pagi tu dalam pukul 9 macam tu kita orang akan keluar pergi sebab kita nak buat umrah lagi. Jadi kita orang keluar pergi sambil-sambil ziarah ke masjid. Aku tak ingat masjid apa nama tu. Kalau aku jumpa, aku letaklah dekat sini masjid apa nama tu. Tak ingat sangat. Sebab sekejap je kita orang pergi terus pakai ihram. Terus sana pergi masjid sana, sebab masjid tu adalah tempat untuk mikot lah. Kita tak boleh niat untuk buat umrah dekat dalam tanah masjid dekat Mekah tu. Kena keluar daripada Mekah. Jadi kita orang keluar, tukar ihram apa semua, niat solat sunat dulu dekat masjid tu. Lepas tu keluar pergi terus masuk balik dan kita orang masuk tu agak awal, lebih kurang dalam pukul 11 rasa macam tu. Sebelum Zuhur lah, senang. Sebelum Zuhur, dan alhamdulillah dekat bawah tu tak ramai sangat orang. Jadi aku bolehlah ambil gambar, shoot video sikit dekat bawah tu. Jadi kita orang tawaf 7 pusingan dan mak dan adik aku terpisah daripada jemaah. Tapi nasib baik jugalah, dah biasa jadi tahulah jalan macam mana nak keluar. Boleh tahulah juga sikit-sikit. Jadi lepas tu selesai je tawaf situ, kita orang terus naik. Dan mutawif kata dia nak tunjuk tempat mana, sebab ada jemaah yang tanya tempat untuk naik skuter tu untuk sa'i. Jadi mutawif bawa situ dan makcik aku pun dah tak larat, jadi dia pun nak naik
skuter juga. Aku pun memang sebenarnya niat nak naik skuter juga, tapi bukan hari tu. Tapi disebabkan dia kata tak apa, dia tolong bayarkan, jadi alhamdulillah. Sebab kalau korang nak naik skuter ni, korang kena ingat harga skuter ni agak mahal lah. Untuk SAI saja tak silap aku lebih kurang dalam 70 ke 80 rial. Agak mahal jugalah. Jadi aku naik skuter dekat tingkat atas sekali tempat SAI. Jadi naik skuter tu, bayar, dia ada tempat kaunter bayar dia, bayar. Naik dan simple je, dia ada dua pemegang tu. Jadi satu untuk satu untuk gerak ke aku dah satu je rasanya. Satu untuk gerak. Lepas tu kalau nak break macam mana? Break kau kena lepas. Lepas tu baru dia break sendiri. Macam tu. Jadi naik pergi pusing tu agak bosan lah sebab yalah sunyi, sepi, tak ramai orang, tak berkalut. Jadi bawa tu slow 7 pusingan. Kalau kau nak tenang, nak relax memang boleh naik lah skuter. Tapi kalau aku suka juga macam tu. Tapi yelah, banyak kali ni bosan jugalah. Lepas tu mahal harga dia. Jadi tak berapa berbaloi lah. Tapi kalau lah contohnya korang memang dah tak betul-betul kuat dah nak SAI, lebih baik korang bayar. Rugi lah. Rugi kalau ni. Daripada bayar dam, lebih baik korang pusing je kan. Walaupun bayar 100. Okey, jadi lepas je selesai SAI dan waktu tu juga, waktu kita orang selesai SAI tu agak lama juga. Jadi masuk waktu Zuhur, kita orang solat dulu. Lepas tu aku dengan makcik aku pun keluar. Jadi satu pintu saja askar bagi keluar. Jadi kita terpaksa keluar sebelah sana. Jauh lah sikit daripada sana nak pergi ke hotel. Jadi terpaksa pusing lah. Pusing nak pergi hotel. Jadi berpeluh jugalah masa tu. Dengan orang ramainya. Memang padat sangat. Jadi korang boleh tengok tadi kan. Waktu tawaf tu antara orang tak ramai. Waktu tu memang orang tak ramai, jadi keadaan dia lebih kurang macam tu. Kan ramai jugalah, walaupun tak ramai tapi tu ramai juga. Bagi kita ramai jugalah, tapi kalau dekat sana tu dah tak ramai dah. Jadi selepas selesai SAI, aku terus siap-siap untuk solat asar pula lepas tu. Sebab aku nak pergi awal sebabnya nak buka terus dekat Masjidil Haram. Nak tengok bagaimana suasana dia. Jadi pergi dekat sana dan aku pergi dekat tingkat 2 tak silap aku. Jadi aku buka puasa dekat sana, dapatlah. Dia sebab dekat sana tu dia ada orang bergantung lah, orang-orang kaya, dia bagi sumbangan, dia bagi kurma, bagi roti. Jadi aku dapat tu hanya kurma saja. Dan disediakan ada setiap penjuru tu ada air lah. Jadi itu je berbuka puasa. Jadi aku buka puasa dengan tu dan memang berebut-rebut lah sebab aku tak pastilah sebab dulu ramai yang kata waktu berbuka ni dekat sana memang banyak sangat makanan, tapi waktu yang kita orang pergi tu dekat Masjidil Haram memang tak ada sangat makanan. Jadi ada yang tak dapat makanan pun ada. Ada yang ambil. Sebab kadang-kadang yang pergi ambil pun dia ambil 2-3. Lepas tu tak habis barulah nak bagi kan. Lebih kurang macam tu lah. Jadi selesai buka puasa terus aku nak balik. Lepas solat maghrib terus nak balik hotel sebab nak pergi buka puasa dekat hotel pula. Dan kebetulan ada orang Arab ni, aku rasa orang Arab kot. Dia tiba-tiba dia panggil aku, dia bagi roti dia yang dia tak habis. Dia kata tak apa-apa, makan. Aku macam tak nak lah sebab lepas ni nak pergi makan kan. Tapi main bagi tak nak bagi tolak ni lama sangat, aku pun tak apalah ambil makan. Jadi bolehlah, roti dia boleh tahan lah. Ada ayam dekat dalam roti tu, roti pita lebih kurang macam tu. Jadi okeylah, terima kasih lah pada yang bagi. Jadi lepas tu terus balik bilik hotel dekat dewan makan dia, terus makan dan rutin yang sama, balik pergi semula masjid untuk solat tarawih. Itu sahaja untuk hari ketiga.